أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة مباركة من عند الله. يقول الناس عادة ونقول عبادة. قال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya muliakan Musi yang juga jatuh kuasa, pimpinan daripada semua peringkat, ibu ayah, tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah. Allah Taala masih lagi panjangkan umur kita sampai ke hari ini. Bersama-sama kita mengisi kehidupan kita dengan amal baik. Moga-moga tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kekuatan ini Allah Taala berikan untuk sama-sama kita bangun beribadah sampai ke akhir hayat kita insya-Allah. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada hari berbahagia ini kita sambung perbincangan kita dalam surah Al-Hujurat. Dalam pertemuan lepas kita telah bincangkan surah Al-Hujurat bermula dengan ayat yang pertama sampai kepada ayat yang kelima. Di mana tuan-tuan dalam perbincangan lepas kita membicarakan tentang adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala, adab kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga bagaimana hakikat ujian di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk Allah Subhanahu wa taala menilai takwa kita kepadanya. Kemudiannya kita mengenung pengajaran di sebalik kisah yang dikaitkan dengan nama surah ini, iaitu Al-Hujurat. Peristiwa bagaimana sekumpulan Arab Badui yang datang pada ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berehat, mereka datang dalam keadaan kasar dan sebagainya. Dan kita telah bincangkan bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangani orang-orang yang kasar, Arab Badui, Yahudi dan sebagainya, sehingga kan cara Nabi menangani golongan ini menyebabkan mereka dilembutkan, mereka kita kata sebab jadi hati mereka lembut untuk mereka menerima hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah tuan-tuan, hari ini kita sambung pada ayat yang ke-6 surah Al-Hujurat. Kalau Quran bersama Usmani pada muka surat 516 insyaAllah. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, jika datang kepada kamu orang yang fasik membawa sesuatu berita, maka selidiklah terlebih dahulu ataupun periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan sesuatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang akan menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang ke-6 ini antara pengajaran utama yang boleh kita ambil, betapa Islam sangat menekankan Muslim mesti mengambil maklumat yang benar dalam kehidupan. Betapa pentingnya maklumat yang kita perolehi adalah maklumat yang benar. Dia tak boleh cerita-cerita bohong, fitnah dan sebagainya semata-mata. Dan mengajar kepada kita tuan-tuan, mesti berhati-hati dengan berita yang sampai pada kita. Walaupun tuan-tuan secara jelasnya disebut di sini tentang apabila datangnya orang fasik membawa berita.
Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, Allah Ta'ala merintahkan agar kita benar-benar meneliti berita yang dibawa oleh orang fasik dalam usaha kita untuk mewaspadainya, sehingga tidak ada seorang pun yang memberikan keputusan berdasarkan perkataan orang fasik tersebut. Jadi bukan bermaksud cerita mereka ni tolak mentah-mentah, tetapi Allah Ta'ala merintahkan kita selidik terlebih dahulu. Di mana saat ketika mana orang fasik tersebut, mungkin kita boleh kaitkan mereka sebagai seorang pendusta yang berbuat kekeliruan, mungkin kadang-kadang dia berdusta, sehingga orang yang telah mengikutinya daripada belakang memberi keputusan berdasarkan ucapan orang fasik, itu berarti ia telah mengikutnya daripada belakang. Kalau orang dengar atau orang ikut semata-mata apa yang diberitakan oleh orang fasik, maka tuan-tuan, kita menjadi orang yang mengikut daripada belakang. Padahal Allah Subhanahu Wa Ta'ala melarang untuk kita mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerosakan. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di sebalik kisah ini tuan-tuan, kita melihat tentang asbabun nuzul ataupun sebab turunnya ayat ini. Banyak ahli tafsir yang menyebut bahawa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Al-Walid bin Uqbah. Siapa Al-Walid bin Uqbah ini? Al-Walid bin Uqbah ini anak kepada Uqbah bin Abi Mu'ayth. Siapa yang tak terkenal dengan Uqbah bin Abi Mu'ayth? Salah seorang pembesar yang kuat menentang Nabi Muhammad SAW satu ketika dahulu di Makkah. Anak dia pemeluk Islam. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, ceritanya tuan-tuan, satu ketika kelompok Bani Mustalik mereka memeluk Islam. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jadi ketua kelompok Bani Mustalik ini iaitu Al-Harith. Ceritanya tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Al-Harith pernah menceritakan bahawa dia pernah datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah ajak dia masuk Islam. Al-Harith tadi pun memeluk Islam. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kemudian Nabi ajak Al-Harith tadi mengeluarkan zakat. Maka dia pun menunaikannya dan dikatakan, Al-Harith katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku akan pulang kepada rakyatku dan aku akan ajak mereka untuk memeluk Islam dan menunaikan zakat." Tuan-tuan, siapa sahaja yang perkenankan seruanku, maka aku akan mengumpulkan zakat. Ini janji daripada Al-Harith. Maka tuan-tuan, diminta pada Rasulullah pada ketika itu, kirimkanlah wakil, seorang utusan kepada dia sekitar waktu begini dan begitu, untuk membawa zakat yang akan dia kumpulkan nanti. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Al-Harith pun balik ke perkampungan dia. Dia kumpulkan zakat daripada orang-orang yang beriman pada Allah, pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iman pada Rasulullah. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Al-Walid bin Uqbah tadi telah diamanahkan untuk pergi ke perkampungan Bani Mustalik untuk mengambil zakat yang dikumpulkan oleh Al-Harith sebagaimana dicadangkan sebentar tadi. Maka tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, namun apa yang berlaku tuan-tuan? Al-Walid tak sampai-sampai ke perkampungan Bani Mustalik. Al-Walid tadi tak sampai. Al-Walid bin Uqbah tadi tak sampai. Jadi bila begitu tuan-tuan, Al-Harith yakni ketua kepada kelompok Bani Mustalik ini, dia berkira-kira barangkali telah turun kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasulnya terhadap diri dia. Jadi dia rasa bimbang, kenapalah utusan Nabi tak sampai-sampai. Dan dia yakin bahawa Nabi mana mungkin akan mungkir janji. Jadi dia heran tak sampai-sampai utusan tadi. Dia sangat bimbang kalau ada diturunkan kemurkaan Allah dan Rasulnya. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia pun segera panggil pembesar kaumnya dan mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan waktu kepadanya, di mana Rasulullah akan mengirimkan utusan kepadanya, kepada dia untuk mengambil zakat yang dikumpulkan. Dan bukannya kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyalahi janjinya, di mana mungkin Nabi akan mungkir janji. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia duk rasa bahawa utusan tadi ataupun wakil tadi tak sampai-sampai barangkali kerana kemurkaan Allah. Itu sangkaan dia. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, dia ajak pembesar-besar geng-geng dia tadi untuk sama-sama berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi tuan-tuan, yang Rasulullah tadi mengutuskan Al-Walid bin Uqbah untuk bertemu dengan Al-Haris untuk mengambil zakat. Ketika mana Al-Walid berangkat dan sudah menempuh beberapa jarak, tiba-tiba ia rasa takut dan kembali pulang. Ada riwayat kata tuan-tuan, Al-Walid ni pernah adalah sejarah masa ada kes sikit lah dengan kelompok Bani Mustalik. Jadi dia bimbang tuan-tuan. Ada riwayat kata bila dia pergi tu nampak kelompok Bani Mustalik datang kat dia, dia takut, dia patah balik. Dia balik, bila dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Walid kata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Al-Haris menolak memberikan zakat kepadaku. Bahkan ia bermaksud membunuhku." Padahal tak jumpa pun, tak sampai pun. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi bila dengar begitu, tuan-tuan kebiasaan, ialah Nabi bila dengar begitu, maka timbullah kemarahan dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun kirimkan utusan kepada Al-Haris. Yang Al-Haris serta kawan-kawan dia tadi bersiap-siap untuk berangkat bertemu dengan Rasulullah, sebab mereka bimbang tadi kenapa utusan tak sampai-sampai. Jadi disebut dalam tafsir Ibn Katsir ni tuan-tuan, ketika mana utusan Nabi itu, ketika Nabi meninggalkan Madinah, Al-Haris berjumpa dengan mereka dalam perjalanan. Maka mereka berkata, "Oh, inilah Al-Haris." Pada ketika itu tuan-tuan, Al-Haris pun menghampiri mereka. Ia berkata, "Kepada siapa kalian diutuskan?" Dia kata kepada utusan yang kemudiannya ni, Al-Haris tanya, "Kamu diutuskan kepada siapa?" Jadi mereka jawab, "Kepada kamu, Al-Haris." Lalu tuan-tuan, ditanya pula, "Kenapa pula? Untuk apa kamu diutuskan?" Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka jawab, "Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutuskan Al-Walid bin Uqbah kepada kamu tadi, yang kita cerita tadi, dan ia mengaku bahawa engkau menolak memberikan zakat, bahkan engkau akan bunuh dia." Dapat cerita begitu pula. Maka Al-Haris kata, "Tak benar. Demi Tuhan yang telah mengutus Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kebenaran, aku sama sekali tidak pernah melihatnya dan tidak juga ia mendatangiku." Tak dengar, tak sampai pun tiba-tiba kata dia nak bunuh pula. Jadi ini tak benar. Jadi setelah mana Al-Haris menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun bertanya, Nabi pun tanya kepada Al-Haris, "Apakah engkau menolak menyerahkan zakat dan bermaksud membunuh utusanku?" Lalu tuan-tuan, Al-Haris jawab, "Tidak, demi Tuhan yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku sama sekali tak melihatnya pun, dan tidak pula ia datang kepadamu. Dan aku tidak datang menemuimu, melainkan ketika mana utusan Rasulullah SAW tertahan. Yakni, aku tak datang berjumpa dengan kamu, wahai Rasulullah, melainkan kerana utusan tadi tak sampai-sampai, sebab tu aku datang." Mula ceritanya begitu. Dan dia kata, "Aku takut akan muncul kemarahan daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya." Dan maka diceritakan bahawa pada saat itu turunlah ayat yang ke-6 surah Al-Hujurat ini. Ada riwayat yang lain kata tuan-tuan, Al-Haris ni balik cerita pada Nabi bahawa kelompok Bani Mustalik telah murtad. Dia lagi berat tuduhan ni. Tuan-tuan, bila begitu tuan-tuan, ada riwayat sebut tadi, maka bila dengar berita demikian, Nabi pun nak utuskan tentera untuk memerangi golongan yang murtad ini. Jadi amanahkan kepada Khalid Al-Walid untuk memimpin mereka, namun Nabi pesan selidik terlebih dahulu. Mereka pergi mengintir. Bila nak serang pada waktu pagi, tiba-tiba dengar azan dilaungkan. Macam mana pula tadi kata murtad, tiba-tiba azan dilaungkan. Tuan-tuan, maka cerita balik pada Rasulullah. Dia kata maka turunnya ayat ini. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbalik kepada ayat ini tuan-tuan, Allah Taala sebut tadi, "Fatabayyanu", maka selidiklah. "Fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin." Selidiklah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Bayangkan kalaulah tidak diselidik, apa yang akan berlaku kepada kelompok Bani Mustalik? Barangkali mereka akan diperangi, dan mungkin ada di kalangan mereka yang mati dalam keadaan mereka tidak bersalah. Yang akan menyebabkan menyesal tentera Islam yang telah mengambil tindakan tanpa selidik. Kalau tanpa selidik, tuan-tuan, tindakan yang diambil, alhamdulillah, Allah Ta'ala turunkan ayat. Di masa yang sama tuan-tuan, tindakan yang diambil adalah tindakan meneliti sebelum mereka ambil tindakan.
Bayangkan kalau tentera Islam tadi tuan-tuan, tiba-tiba dalam perjalanan jumpa Al-Walid tadi, jumpa Al-Haris tadi, tanya, ini ke Al-Haris? Dia kata, ya, terus kena belasah kat situ, tuan-tuan. Ini satu tindakan tanpa teliti yang akan menyebabkan berlakunya ketidakadilan dihukum orang yang tidak bersalah. Sebab itu tuan-tuan, beri pentingnya bila dapat satu-satu berita, kena selidik terlebih dahulu. Tuan-tuan, kita mengimbau satu sirah yang cukup menyentuh hati kita kalau kita hayati dengan teliti. Sirah yang saya maksudkan di sini tuan-tuan, di sebalik ayat Al-Quran surah An-Nur bermula dengan ayat yang ke-11. Sekitar 10 ayat begitu tuan-tuan. Surah An-Nur bermula dengan ayat yang ke-11. Kalau tuan-tuan nak tengok pada muka surat 351. Tuan-tuan, ayat ini menceritakan, di sebalik ayat ini adalah peristiwa yang berlaku zaman Rasulullah SAW, yang ceritanya begitu masyhur, yang saya yakin tuan-tuan pun pernah dengar, tuan-tuan pun tahu. Tapi saya ulang sebagai pengajaran, iaitu peristiwa hadithul ifk, peristiwa penyebaran berita bohong. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebut dalam tafsir Ibnu Katsir tentang satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ada yang kata juga ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Walaupun di sana ada yang mempertikaikan kesahihan hadis tersebut kerana ada beberapa perkara yang dibangkitkan. Tak apalah tuan-tuan, kita baca juga cerita ini. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau Nabi nak musafir ini, Nabi akan cabut undi nak bawa isteri yang mana. Tuan-tuan, sebab tu jadi pengajaran. Saya ada kawan, dia kalau dia kahwin dua, pergi mana-mana dia akan pilih salah seorang ni. Dia kena kenapa tak bawa dua-dua? Dia kata pengajar Rasulullah pun mengundi nak bawa isteri dia. Itu yang lebih dah tuan. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam satu kisah peperangan ini cabut undi naik nama Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dan ceritanya Sayyidatina Aisyah terpilih dalam satu peperangan yang dikeluar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, cerita ni berlaku bila mana balik daripada peperangan tersebut. Setengah riwayat kata balik daripada peperangan Bani Mustaliq. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, dalam perjalanan pulang setelah peperangan tersebut, Sayyidatina Aisyah ni tuan-tuan duduk dalam, kita nak panggil apa bekas ni, kita nak panggil tandu ke apa kan, yang musuh ni, ataupun dia duduk, dia tu letak atas belakang unta dan sebagainya. Jadi Sayyidatina Aisyah duduk di situ. Tuan-tuan, sampai pada satu tempat mereka berehat berhenti sekejap. Sayyidatina Aisyah turun, buang air, dia naik balik. Tapi bila dia naik balik tuan-tuan, dia cek-cek, dia rasa kalung dia tercicir. Dia turun balik pergi cari. Masa dia pergi cari itu tuan-tuan, ialah tuan-tuan, Sayyidatina Aisyah umurnya berapa masa itu. Jadi tak rasa berat sangat. Naik dengan tak naik lebih kurang je. Jadi tentera Islam tak perasan Sayyidatina Aisyah tak ada masa itu. Mereka pun teruskan perjalanan. Sayyidatina Aisyah pergi cari, jumpalah kalung dia yang tercicir tadi. Tapi bila dia kembali ke tempat rombongan tadi, tengok rombongan tadi telah bergerak. Jadi tuan-tuan, jadi kita lihat di sini Sayyidatina Aisyah pula tercicir. Jadi tuan-tuan, ada seorang sahabat Nabi namanya Safwan, yang pada ketika itu dia bergerak agak lewat. Kali dia cover belakang, dia cek dan sebagainya, wallahu a'lam. Jadi dia berjumpa dengan Sayyidatina Aisyah tadi. Kata Sayyidatina Aisyah, Safwan ni nak kata bagus tak bagus, dia tak sembang apa-apa. Dia tak dengar perkataan apa-apa yang keluar daripada mulut Safwan, melainkan kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka tuan-tuan, bawa pulang Sayyidatina Aisyah masa itu, dan akhirnya bertemu kembali dengan rombongan tadi. Tuan-tuan, pada ketika itulah kelompok munafik, antara tuan-tuan perancang utama dikaitkan ialah Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay tuan-tuan, dia reka cerita, dia yang memulakan peristiwa kata berita bohong ini, mengaitkan bahawa telah berlaku perkara yang tak baik di antara Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dengan Safwan tadi.
Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila balik daripada perangan tersebut, diriwayatkan bahawa Sayyidina Aisyah ni jatuh sakit. Dah sebulan tuan-tuan, dia tak tahu apa yang berlaku di luar sana. Tuan-tuan, tapi dia rasa pelik, rasa lain cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam layan dia. Nak katanya di sini tuan-tuan, berita bohong ini begitu dahsyat sehingga kan terkesan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, terkesan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun tanya sahabat, minta pandangan sahabat macam mana begini begitu. Nabi pun tak pernah dengar Safwan ni benda buat benda tak baik, melainkan benda baik yang Nabi kenal Safwan ini. Tanya sahabat-sahabat yang berada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pandangan mereka. Tuan, mereka beri pandangan bahawa yang mereka ketahui bahawa Sayyidina Aisyah ini bukanlah orang yang sebagaimana yang disebutkan dalam berita bohong yang telah dicanang-canang merata pada ketika itu. Tuan-tuan, Sayyidina Aisyah bila tahu berita tersebut, Allahu Akbar, maka lagi sakit daripada sebelumnya. Masalahnya begitu. Bila tahu begitu, tuan-tuan, dia minta izin pada Rasulullah untuk balik jemput ke rumah ibu bapa dia. Tuan-tuan, fitnah ini telah menjadi satu ujian yang besar kepada keluarga Sayyidina Abu Bakar, bahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan tuan-tuan, fitnah yang boleh mengikis keyakinan orang pada Nabi. Sedangkan tugas Nabi ini besar, dakwah. Orang akan pertikaikan pula, apalah Nabi ni dakwah sana sini, isteri pun buat masalah. Contohnya, semua itu antara faktor-faktor yang boleh digunakan untuk menghilangkan pengaruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang kita tahu tuan-tuan, Abdullah bin Ubay dia dengki pada Nabi terlalu lama. Dia dengki bila mana tuan-tuan Nabi datang, pengaruhnya hilang. Dia tahu perangainya. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada ketika itu pula tuan-tuan, wahyu lama tak turun. Allahu Akbar, memberi tekanan pada ujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarga Sayyidina Abu Bakar masa itu. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, sehinggalah akhirnya bila mana turunnya ayat ini yang telah menjadi satu berita gembira kepada Rasulullah, keluarga Sayyidina Abu Bakar dan sebagainya. Ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-11 surah An-Nur, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal its walladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, bila kita teliti tuan-tuan tentang apa yang ada dalam cerita ini, kita akan rasa tuan-tuan betapa besarnya dosa bawa berita bohong. Di mana Allah Ta'ala ceritakan bahawa sesungguhnya orang yang membawa berita yang amat dusta itu ialah segolongan daripada kalangan kamu. Janganlah kamu menyangka yakni berita yang dusta itu buruk bagi kamu. Ditafsirkan bahawa buruk bagi keluarga Sayyidina Abu Bakar. Dikatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, jangan sangka benda ini buruk untuk kamu, bahkan ia baik bagi kamu. Ada kebaikan, hikmah di sebaliknya. Tiap-tiap seorang di antara mereka akan beroleh hukuman sepadan dengan kesalahan yang dilakukannya itu. Dan orang yang mengambil bahagian besar dalam menyiarkannya di antara mereka akan beroleh siksaan yang besar, yakni dunia dan akhirat. Yakni ditafsirkan oleh ulama kebanyakannya, orang yang mengambil bahagian besar dalam sebarkan berita bohong ni, maka tak lain dan tak bukan ialah Abdullah bin Ubay. Dia yang menjadi pencetus kepada sebarnya berita bohong ini. Cari maklumat begitu begini, dia yang memulakannya. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok ayat yang ke-12 sebagai pengajarannya. Laula id sami'tumuhu dhanna al-mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin. Sepatutnya, ini langkah yang Allah Ta'ala ajar pada kita. Sepatutnya semasa kamu dengar tuduhan itu, orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, menaruh baik sangka kepada orang mereka sendiri, yang orang itu, dan berkata ini ialah tuduhannya dusta yang nyata. Cuba tengok tuan-tuan, Islam mengajar kita, bila sampainya berita-berita tentang keburukan saudara kita, langkah yang pertama yang sepatut kita buat ialah sangka baik dulu.
saja dalam hati kita, biarlah kita kata kali ini adalah berita bohong, dustaannya nyata. Tapi tuan-tuan, kadang-kadang tak berlaku dalam masyarakat kita. Yang berlaku dalam masyarakat kita, tuan-tuan, kita akan hukum orang itu berdasarkan perasaan kita. Contoh, kita benci pada si A, kita benci kepada kelompok B. Bila dengar saja berita bohong, berita-berita buruk tentang mereka, kita tak tanya dah betul ke tidak. Kita akan like dulu, setuju dulu. Paling tidak, tuan-tuan, jadi buah mulut kita. Paling tidak, tuan-tuan, kita forward tanpa kita sendiri dulu. Kena pula dengan perasaan kita memang benci dekat dia. Contohnya, tuan-tuan yang saya hormati sekalian, seperti kita kata, tuan-tuan, handphone kita ni kadang-kadang dia menjadi pahala di hujung jari, kadang-kadang dia jadi dosa di hujung jari. Dengar, dapat je mesej, tuan-tuan, forward. Bukan kita mulakan dengan sangka baik. Kerana pertimbangan kita ialah kebencian dalam hati kita. Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ma'idah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah. Di akhir ayat dalam surah Al-Ma'idah, tuan-tuan, Allah Ta'ala menyebut pada kita, wahai orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala suruh kita orang beriman supaya kita tegakkan keadilan. Janganlah semata-mata kebencian kita kepada suatu kelompok itu menyebabkan kita tidak berlaku adil. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kena berlaku adil walaupun kepada orang yang kita tak suka. Jangan sampai hanya kerana kita tak suka pada orang tertentu, maka tuan-tuan bila dengar berita buruk tentang dia, kita terus kata ya. Kita terus terima bulat-bulat. Tuan-tuan, Islam ajar kita dalam ayat yang ke-12 tadi, kan, supaya langkah pertama yang kita ambil ialah sangka baik. Tuan-tuan, ayat tadi kunu qawwami tadi dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-8, boleh kita simak nanti. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kadang-kadang tuan-tuan kita rasa alah forward ini pun nampak macam untuk kebaikan, untuk kita lebih berhati-hati. Kita rasa kecil, tuan-tuan, tindakan kita. Sedangkan kalau tuan-tuan kita tengok dalam ayat yang ke-15, ayat yang ke-15 surah An-Nur tadi, Allah Ta'ala berfirman, إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Iaitu semasa kamu bertanya atau menceritakan berita dusta itu dengan lidah kamu dan memperkatakan dengan mulut kamu akan sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan yang sah mengenainya, dan kamu pula menyangkanya perkara yang kecil, padahal ia pada sisi hukum Allah adalah perkara yang besar dosanya. Kadang-kadang tuan-tuan, yang kita duk sembang-sembang berita yang belum sah, yang kita duk forward benda yang belum sah, kita rasa kecil je. Kalau silap, orang yang forward ni tanggungjawab. Tentang kita dekat orang forward kita, yang kita forward kat orang macam mana pula? Boleh berlaku kita rasa benda tu kecil, padahal di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ia adalah dosa yang besar. Na'udzubillah min dzalik. Sebut contoh mudah, tuan-tuan. WhatsApp kita ni, tuan-tuan. Tuan-tuan, kita seorang di grup kadang 20, 30. Kadang-kadang anak cemburu, tuan-tuan. Kata kat orang, kata kat saya sendiri, tuan-tuan. Balik rumah kalau pegang handphone, tuan-tuan, kalau mak satu, ayah satu, anak pening kepala, tuan-tuan. Anak tengok dia cemburu, tuan-tuan. Dan kalaulah aku boleh jadi handphone ni, kata kan, kali setiap hari disayangi lebih, kan. Tuan-tuan, berita ni kita sensitif. Orang Melayu sensitif bab apa, tuan-tuan? Contohnya bab halal haram. Bagus sebenarnya sensitif bab halal haram, sebab ia melibatkan darah daging kita. Tapi kadang-kadang, tuan-tuan, kita boleh forward saja, tuan-tuan. Berita masuk dalam grup, forward. Produk ini mengandungi babi. Padahal kita belum tentu, tuan-tuan. Walaupun dalam mesej itu dia kata sila rujuk website JAKIM, www.islam.gov.my. Dia bagi umum ya, kita search tak jumpa pun. Kadang-kadang, tuan-tuan, search dulu, check dulu betul ke tidak orang forward tu. Tapi kita tengok, tak patut betul syarikat ni.
Lama dah ni menjadi makanan asasi masyarakat Bangi, entah kita kata kan. Lama dah orang makan benda ni, famous pula tu. Dia tak puas hatilah, kita forward. Betul tuan-tuan, barangkali mungkin syarikat itu syarikat bukan Islam. Tapi bukan bermakna sebab kita geram kat dia bukan Islam, maka kita boleh sebarkan berita bohong. Tuan-tuan, ialah mungkin dia syarikat. Tapi jangan lupa tuan-tuan, kadang-kadang kesan kita forward itu, berita tu tak betul pun. Contohnya, yang terlibat siapa tuan-tuan? Kedai-kedai runcit saudara-saudara kita sendiri. Bankrupt tuan-tuan, kena boycott, dia kena tempias. Kawan-kawan kita yang kerja di syarikat punya tuan-tuan, terkesan. Kita yang menyumbang, walhal belum disahkan. Tuan-tuan, cek dulu mesej-mesej yang kita dapat. Bimbang-bimbang kita juga menjadi salah seorang yang menyebarkan berita bohong. Satu hari tuan-tuan, Rasulullah SAW menyampaikan kuliah subuh kepada para sahabat. Dan subuh lagi, dia kata lepas subuh Nabi cerita pada para sahabat. Nabi cerita semalam Nabi telah bermimpi. Tuan, Nabi telah bermimpi. Orang kata dibawa oleh malaikat. Sehingga dia kata Jibril dan juga Mikail dibawa oleh malaikat melawat alam barzakh. Pada ketika itu antara yang Nabi lihat ialah antaranya manusia yang dihukum, dicangkuk tuan dengan pencangkuk, di dagunya keluar di pipi, cangkuk di hidung keluar di mata. Tuan, diceritakan oleh malaikat pada ketika itu, itulah azab kepada orang yang bawa berita bohong. Tercabut tuan-tuan, cakap balik, cabut lagi, cakap balik tuan-tuan. Allahu Akbar. Na'udzubillah min dzalik. Tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila kita baca ayat ini, alangkah baiknya kalau kita lebih berhati-hati bila dengar berita. Cek asal usul. Kadang-kadang tuan-tuan berita tu kawan kita yang baik, dia bukan kategori fasik, tapi tuan-tuan bimbang-bimbang dia ambil pada orang lain punca tu tak ke mana tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, langkah berjaga-jaga kita bila dengar satu-satu berita, selidik dulu agar tuan-tuan kita tidak menghukum orang yang tak bersalah sehingga menyebabkan akhirnya kita menyesal. Namun dah terlambat. Na'udzubillah min dzalik. Tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung sikit lagi. Wa'lamu anna fiikum Rasulullah. Sama balik surah Al-Hujurat tuan. Kembali surah Al-Hujurat ayat yang ke-7. Wa'lamu anna fiikum Rasulullah. Dan ketahuilah oleh kamu bahawa di kalangan kamu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni ketahuilah bahawa di tengah-tengah kalian ada Rasulullah SAW. Kerana itu hormati, muliakan, bersopan santunlah terhadapnya dan ikutilah semua perintahnya. Kerana sesungguhnya baginda SAW lebih tahu kemaslahatan kamu dan lebih sayang kepada kalian daripada diri kalian sendiri. Dan pendapatnya tentang urusan kalian lebih sempurna dibandingkan dengan pendapat kalian tentang urusan kalian sendiri. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim, dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-6. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah Nabi di kalangan kalian. Walaupun mungkin pada hari ini tuan-tuan kita tak bersama dengan jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tuan-tuan, percayalah di keliling kita ini tuan-tuan adanya peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lain dan tak bukan Al-Quran dan juga As-Sunnah yang perlu menjadi rujukan kita. Kadang-kadang tuan-tuan, apa yang disabdakan, apa yang diperintahkan oleh Nabi itu bertentangan dengan kehendak hawa nafsu kita. Tuan-tuan, yang sewajarnya kita utamakan ialah perintah Nabi, walaupun mungkin kita tak suka. Contoh tuan-tuan, kita tak suka bangun awal-awal nak sembahyang subuh pada asalnya. Namun syariat yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran dan juga Sunnah, waktu subuh kena bangun sembahyang contohnya. Maka utamakan perintah Allah dan Rasul. Kena ketahui bahawa ini yang ditinggalkan di sekeliling kita. Tuan-tuan, kalaulah semua perintah Nabi ini kena ikut kehendak manusia, kita tengok dalam ayat sambungan ayat itu, "Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum."
kalaulah Nabi menuruti kemahuan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan, mungkin kebinasaan. Maksudnya tuan-tuan, seandainya Nabi ikut kalian, kamu untuk semua hal yang kamu inginkan, pastilah hal itu akan menyebabkan kesusahan bagi diri kamu sendiri. Tuan-tuan, jadi walaupun mungkin di sana ada pandangan-pandangan sahabat, namun dalam beberapa hal tuan-tuan kena utamakan apa yang telah diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak semestinya Nabi nak kena ikut semua kehendak kita sebagai umatnya. Dan kalaulah semua benda Nabi ikut kita semata-mata, oh tuan-tuan, barangkali akan datang kesusahan, kebinasaan pada kita. Lau yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum. Maksudnya seandainya ia menuruti kalian untuk semua hal yang kalian inginkan, pastilah hal itu akan menyebabkan kesusahan bagi diri kalian sendiri. Walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hati kamu. Artinya Allah Ta'ala tanamkan rasa cinta kepada keimanan dalam diri kalian dan menjadikan indah dalam hati kalian. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila sahabat-sahabat ini menjadikan cinta mereka kepada keimanan dan menjadikan iman itu menghiasi diri mereka, sebab itu mereka boleh menjadi umat yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Sebab iman tadi, cinta pada iman, dan iman itu menghiasi diri mereka. Dan juga tuan-tuan, menjadikan kamu benci kepada kekufuran, kefasikan dan juga kederhakaan. Sebab itu tuan-tuan, benda-benda beginilah yang ada pada hati para sahabat. Maka tuan-tuan, mereka terselamat daripada melampau dan sebagainya. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, di mana dia bercerita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Al-Islamu alaniyatu wal imanu fil qalb. Islam itu bersifat terang-terangan, sedangkan iman berada dalam hati. Kita kalau kita tengok rukun iman dengan rukun Islam pun beza. Rukun Islam benda yang orang boleh tengok, orang boleh lihat. Kita mengucap 2 kalimah syahadah, orang boleh dengar kalau kita mengucap lah, kan? Solatnya tuan-tuan orang boleh tengok. Keluar zakat paling tidak amil menjadi saksi. Tapi tuan-tuan, benda iman ni benda dalam hati, kan? Ada orang cakap dengan mulut dia beriman, tapi dalam hatinya wallahu a'lam, sebagaimana kelompok munafik. Luaran mereka Islam, namun iman mereka, hakikat dalam hati mereka kufur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Anas lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat dengan tangannya ke dadanya 3 kali sambil berkata, At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini, takwa itu ada di sini. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan tadi. Allah Ta'ala menjadikan kamu benci kepada kekufuran, kefasikan dan juga kedurhakaan. Maksudnya Allah Ta'ala tanamkan kebencian dalam diri kalian terhadap kekufuran, kefasikan, kedurhakaan tadi. Kefasikan maksudnya dosa-dosa besar, sedangkan kedurhakaan bererti segala macam kemaksiatan. Demikianlah tingkatan yang menggambarkan kesempurnaan nikmat. Ulaika humur rasyidun. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus, yakni orang-orang yang punya sifat tadi. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Mereka itulah yang Allah Ta'ala sebut ulaika humur rasyidun. Maka itulah orang yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ahmad meriwayatkan, dan ceritanya tuan-tuan, dalam perang Uhud. Masuk perang Uhud tuan-tuan, orang-orang musyrik dalam keadaan yang bagaimana kita tahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan sahabat-sahabat supaya luruskan dan samakan saf mereka. Hingga tuan-tuan diceritakan bahawa orang yang meriwayatkan ini cerita bahawa aku memanjatkan pujian kepada Tuhan. Maka para sahabat pun berdiri di belakang Nabi dalam keadaan berbaris. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Panjang tuan-tuan dalam hadis ni doa yang disebutkan. Dan di antara doa Nabi dalam masa perang Uhud itu ialah
Allahumma habbib ilaina al-iman وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. Ada sambungan lagi. Kalau tuan-tuan perasan doa ini, Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan. Kita boleh tengok persamaannya dengan ayat yang ketujuh tadi. Baik tu tuan-tuan, ayat itu boleh kita jadikan doa. Ubahlah sikit macam doa Nabi tadi. Ada itu sebiji-sebiji macam ni. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Tadi ulaika humur rasyidin. Ulaika humur rasyidun, kita jadi waj'alna minar rasyidin. Jadikanlah kami orang-orang yang berada dalam jalan lurus ataupun orang yang mendapat petunjuk. Iaitu tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksud doa Nabi tadi, ya Allah, jadikanlah hati kami mencintai keimanan dan jadikanlah ia hiasan dalam hati kami, dan tanamkanlah kebencian kepada kami terhadap kekufuran, kefasikan dan kedurhakaan, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Itu maksud doa Nabi tadi. Jadi kita boleh doa tuan-tuan dalam lepas solat dan sebagainya, kita boleh baca doa demikian. Ambil iktibar daripada ayat ini. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, kita sebut tadi, kembali pada awal ayat tadi, wa'lamu anna fiikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Tuan-tuan, jadi tak semua nabi nak kena ikut kemahuan umat dia. Satu kisah tuan-tuan. Satu ketika tuan-tuan, ada seorang wanita Bani Makhzum. Dia ni wanita kelompok bangsawan. Ia telah terbukti didapati bersalah kerana mencuri. Maka dia nak dihukum hudud masa itu, iaitu potong tangan. Tuan-tuan, mereka golongan bangsawan. Mereka nak jumpa Nabi, takut-takut Nabi tolak permintaan mereka dan sebagainya. Mereka cuba minta dengan orang yang baik dengan Nabi. Antaranya tuan-tuan, orang yang Nabi sayang, iaitu Usamah bin Zaid. Tuan-tuan, mereka jumpa dengan Usamah bin Zaid, minta Usamah bin Zaid minta kepada Rasulullah SAW. Siapa Usamah bin Zaid? Tuan-tuan jangan lupa, Zaid bin Harithah itu ialah anak angkat Nabi. Jadi macam cucu angkat Nabi lah, ya. Mereka minta Usamah bin Zaid, tolonglah pujuk Nabi. Pujuk apa tuan-tuan? Minta dikurangkan hukuman terhadap wanita Bani Makhzum tadi. Janganlah dipotong tangan dia. Tuan-tuan, bila Usamah bin Zaid menyampaikan hasrat mereka tadi, tuan-tuan, merah padam muka Nabi. Merah padam muka Nabi. Nabi ceritakan. Jadi riwayat kata Nabi bangun berkhutbah. Dalam khutbah Nabi kepada sahabat-sahabat, Nabi ceritakan, antaranya intipati cerita Nabi ialah bagaimana dibinasakan umat-umat terdahulu. Antaranya ialah bila mana golongan-golongan bangsawan buat salah, mereka tak dihukum dengan hukuman yang tegas. Bila golongan-golongan yang lemah, mustad'afin, rakyat bawahan buat salah, mereka dihukum dengan hukuman yang tegas. Orang atas tak kena macam orang bawah. Maka Nabi gambarkan bahawa itu antara faktor umat-umat terdahulu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi berjanji masa itu, kalaulah Fatimah binti Muhammad, yakni anak Nabi sendiri, yang didapati mencuri, Nabi akan potong tangannya. Tak ada kroni-kroni anak Nabi ke, Nabi sebagai ketua masa itu tak kira adil, mesti ada anak bangsawankah kamu, rakyat bawahankah kamu. Maka tuan-tuan, di sisi Allah Subhanahu wa taala sama saja. Mana mungkin Nabi akan menurut permintaan pujuk rayu mereka tadi, dalam keadaan pujuk rayu mereka itu bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk dipotong tangan orang yang telah didapati bersalah kerana mencuri. Tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada ayat tadi. Walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Ulaika humur rasyidun. Tuan-tuan, kalaulah ada benda-benda begini, hati kita suka pada keimanan, dan iman tu pula menjadi indah penghias dalam hati kita. Pada masa yang sama tuan-tuan, dalam hati kita ada perasaan tak suka kepada benda kufur, fasik,
dan juga kedurhakaan. Kalau ada benda-benda begini tuan-tuan, ini adalah satu anugerah yang besar. Fadlan minallahi wa ni'mah. Dalam ayat yang ke-8, fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Sebagai kurniaan dan nikmat daripada Allah, yakni pemberian yang telah diberikan kepada kalian itu merupakan satu kurniaan sekaligus nikmat pada sisinya. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kalau ada benda-benda tadi, perasaan suka pada benda yang baik, iman dalam hati menjadi penghias dalam diri kita, dan dalam hati kita ni rasa tak suka, kita rasa benci kepada benda kufur, fasik dan juga kedurhakaan. Contoh tuan-tuan, lalu kat pasar malam, tengok orang pakaian yang tak sempurna menutup aurat, kita rasa tak suka, kita rasa tak senang hati dalam diri kita. Apa tuan-tuan, mangkali itu antara tanda dalam hati kita masih ada iman. Kalau tuan-tuan suka kepada kemaksiatan ataupun kemungkaran yang orang buat zalim, orang menipu, orang kata buat benda-benda yang tak baik, kita tak rasa apa. Bimbang-bimbang tuan-tuan, tak ada iman dalam hati kita, ataupun iman kita terlalu nipis. Na'udzubillah min dzalik. Tak simpang tuan-tuan. Moga-moga kita pun termasuk dalam kategori tadi, iaitu tuan-tuan, orang yang sukakan kepada keimanan, iman menghiasi hati diri kita, pada masa yang sama ada perasaan tak suka kepada kekufuran, kefasikan dan juga kedurhakaan. Tuan-tuan, saya berhenti pada ayat yang ke-8. Cukup kita bincangkan 3 ayat pada hari ini dalam surah Al-Hujurat, ayat 6, 7 dan juga 8. InsyaAllah kalau diizinkan Allah, kita akan sambung dalam ayat yang seterusnya. Ayat seterusnya ayat yang ke-9. Semua surah Al-Hujurat ada 18 ayat. Tuan, doakan moga-moga sempat kita khatam sebelum bulan Ramadan. Doakan tuan. Jadi dia tak skip lama sangat tuan, lupa dan sebagainya. Jadi kita berhenti dulu pada ayat yang ke-8 insya-Allah. Ma'asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma'asabaka min sayyi'atin fa min nafsi. Yang baik itu daripada Allah, yang buruk, yang silap, yang lemah itu kelemahan diri sendiri. Hakikatnya keduanya daripada Allah Subhanahu wa taala, disandarkan ke atas insan yang dhaif lagi ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana والدينا وارحمهم كما صغارا اللهم فقنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من العلماء الصالحين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Nas. Subhanallah.